Video kali ni semua benda yang aku tak berapa nak berkenan dekat WWE pada tahun 2022. Dan video kali ni disponsor oleh Teh Ais Mangkuk kedai mak aku. Nikmat. Yang mana baru sampai dekat channel Hazwan Shah Wrestling tu, make sure korang tekan dulu butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng asyabala, butang subscribe. Tekan juga butang join sebelah butang subscribe tu untuk jadi members dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Korang boleh tekan butang super thanks kalau korang nak hantar super thanks. Dan yang paling penting sekali, tekan butang like, tekan link Shopee yang ada dekat ruangan description kat bawah. Link Shopee tu kalau korang tekan pun aku dah boleh dapat commission. Tak beli pun tak apa. Video kali ni kita nak cerita benda-benda yang negatif lah kot. Sebabnya yang positif kita akan cerita next video. Totally memang benda yang aku tak berkenan lah berlaku kat WWE tahun lepas. Yang aku berkenan tu, lagi sekali, next video. Tanpa buang masa, jom kita minum lagi. Dah beberapa kali dah aku cover pasal Sasha Banks dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni. Apa yang dia minta, bayaran yang sama banyak macam Charlotte Flair dan juga Becky Lynch, which is aku rasa dia deserve. Tapi top management WWE tak nak approvekan benda yang dia request tu, jadi dia prefer untuk tak perbaharui deal dengan WWE dan tinggalkan WWE. Dan sekarang dia ada dekat New Japan Pro Wrestling. Aku tak faham kenapa WWE tak boleh nak setuju dengan apa yang dia minta dan simpan dia dekat WWE. Sekarang ni dekat New Japan dia kan. Kalau lepas ni dia muncul kat AEW pun aku tak terkejut. Dan aku rasa nice juga kalau dia boleh jadi orang yang kalahkan rekod tanpa kalah Jade Cargill. Tapi bagi Jade Cargill tu cecah 50-0 dulu. Judgment Day ni bila duduk bawah Vince McMahon, time tu Edge jadi ketua, aku rasa agak awkward dan janggal. Nampak diorang nak tiru House of Black tapi tak berjaya, jauh beza. Tapi at the end apa yang diorang nak jadi tu pun bukan macam apa yang House of Black buat pun. Dan seriously aku tak nampak purpose kumpulan Judgment Day ni. Tak fit pun dengan nama kumpulan Judgment Day ni. Apa yang diorang nak judge sebenarnya? Bila masuk Finn Balor dengan Triple H in charge WWE, diorang nampak lebih entertaining, diorang diguna pakai dengan lebih baik. Tapi still, purpose untuk nak fit dengan nama Judgment Day tu tak ada lagi sampailah ke sekarang masuk 2023. Tapi masuk 2023 ni, diorang makin entertaining. Dan aku rasa diorang lagi entertaining ni pun bila Dominic Mysterio masuk kumpulan diorang dan Dominic ada gandengan yang nice dengan Rhea Ripley. Lepas tu hari tu masuk penjara pula, padahal lock up je. Over pula. Aku rasa benda tu entertaining, tapi still tak fit the purpose of the name of their group lah, which is Judgment Day. Diorang patut tukar nama kumpulan diorang kepada apa-apa lah. Nak jadi satu kumpulan tak apa, tukar nama lah kot. Acah Judgment Day. Netizen lagi kuat judge. Cerita pasal Bray Wyatt ni memang buat aku panas ya. Sebab dia punya story ni lambat panas. Pasal tu aku panas. Bila dia buat comeback, ramai gila yang excited. Lepas tu dengar lagi dia akan bawa satu kumpulan Wyatt 6 join sekali dengan dia masa dia buat comeback tu. Tapi progress Wyatt 6 ke atau apa-apa yang dia cuba nak sampaikan, nak bawa dekat WWE ni sangat slow. Tiap-tiap minggu dia buat promo yang kita rasa macam tak penting, tak ada progress. Lepas tu Uncle Howdy dekat skrin tu duk bebel-bebel apa tah, kita pun tak berapa nak faham apa yang dia cuba nak sampaikan sebenarnya. Itu je dah mula buat aku rasa nak kurang invest dekat Bray Wyatt punya jalan cerita ni. Jadi menariknya bila Uncle Howdy ni dah muncul, Uncle Howdy ni pergi Sister Abigail Bray Wyatt, dan masuk 2023 ni Uncle Howdy ni pergi ziarah Alexa Bliss ni dekat Raw. Masa tu okey, tapi sebelum tu aduh, lambat panas. Malah aku nak layan. Tiap minggu buat benda yang tak berapa nak penting, tak ada progress. Austin Theory menang Money in the Bank pada tahun 2022 merupakan salah satu momen dalam WWE tahun lepas yang buat aku agak piss off Dah lah dia masuk match tu last minute. Memang pakai kabel lah sebab Vince McMahon masih lagi in charge masa tu. Kalau dia masuk last minute tu aku okey je. Masalah dia kat sini dia menang. Dia menang, lepas dia menang tu nampak sangat dia ni macam budak mentah. Nampak dia bukan orang yang sesuai nak kalahkan Roman untuk Universal dan juga WWE World Champion. Setiap kali nak cash in gagal. Seriously aku meluat gila tengok Austin Theory masa tu. Promo pun tak entertaining. And then yang lagi menyakitkan hati bila dia hilang dia punya briefcase tu. Dia gagal cash in. Dah lah tak cash in dekat top title, pergi cash in dekat US Champion. Okey lah buat US Champion tu nampak berprestige, tapi still something new yang aku rasa aku tak boleh nak telan. Lepas tu dia boleh gagal pula nak dapatkan US Champion tu. Sia-sia je event Money in the Bank tu diadakan pada tahun lepas.
Tapi apa yang berlaku lepas dia hilang briefcase tu is another story lah bagi aku. Itu boleh masuk lah dalam benda yang aku berkenan juga. Tak tahulah aku akan masukkan dalam next video ke tak. Tapi aku suka dengan transformasi Austin Theory ni bila dia dah hilang dia punya briefcase. Tapi sebelum tu, aduh, sakit hati lah. Tak berkenan langsung dia menang Money in the Bank punya briefcase. Yang ni tak perlu nak cakap banyak. Salah satu lagi momen yang buat aku piss off bila tengok WWE tahun 2022 adalah bila Brock Lesnar yang menang Men's Royal Rumble. Yang ni tak perlu nak explain banyak. Aku yakin ramai je rasa benda yang sama. Dah lah kalau nak ikutkan dia dah lawan dah pun sebelum perlawanan Royal Rumble tu, lawan dengan Bobby Lashley, tapi dia kalah. Memanglah Roman datang kacau. Fact yang dia dah lawan tu tak payahlah dia nak muncul dekat nombor ke-30 and then pergi menang pula Royal Rumble tu. Sedih sebab tahun 2022 lama kita tak dapat tengok Randy Orton dekat WWE dan semuanya berpunca atas masalah kecederaan. Dan yang paling membimbangkan kita sekarang ni adalah dengannya kecederaan dia ni boleh buat dia terpaksa tak ada pilihan dan bersara. Which is aku harap not true sebab aku pernah cakap dekat video sebelum ni yang aku mengharapkan ada one last run yang good, a very good last run untuk Randy Orton dekat WWE sebelum dia bersara. Even kalau dia menang Universal Champion, World Champion pun aku okay. Sebab aku nak dia yang jadi orang potong rekod Ric Flair dan juga John Cena. Sebab dia always ada, dia tak menghilang. Tapi itulah, dia injured lagi. Tak tahulah bila dia akan buat comeback, adakah dia akan bersara ke apa ke. Just aku nak dia ada one good last run. Yang mana tak tahu dia injured apa, aku dah pernah cover dah dekat video yang sebelum ni. Kumpulan Hero bila buat comeback, aku excited. Sebab aku dulu minat gila kumpulan Hero dekat NXT. Bila naik ke main roster, aku dah hilang sikit minat dekat kumpulan Hero ni. Hari tu buat comeback, aku excited kejap. Tapi hari yang sama diorang buat comeback tu pun, aku dah nampak dah kumpulan ni tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab diorang tak ada ahli diorang yang seorang lagi, iaitu Isaiah Scott yang sekarang ni under contract dekat AEW dengan nama Swerve Strickland dan dah dapat kumpulan dia sendiri dah pun dekat AEW. Jadi aku tak nampak yang Isaiah Scott anytime soon akan pergi ke WWE. So mungkin Hero tu ada hanyalah bukan untuk nak pergi jauh, tapi mungkin segalanya akan berubah sebab masuk 2023 kita nampak yang Hero ni dah bertransisi kepada watak jahat. Tapi still, hopefully watak jahat diorang ni lebih menarik sampai diorang boleh kena push ataupun diorang ni entertaining untuk nak ditengok. Tapi untuk tahun 2022, kumpulan Hero ni antara yang aku kurang berkenan dekat WWE. Mana hilang Tommaso Ciampa sekarang, aku pun tak tahu. Tapi tak senang lah Triple H nak transisi pegang kreatif tu. The time dia pegang tu, Tommaso Ciampa tengah bersekutu dengan The Miz. Satu alliance yang aku rasa macam tak berapa nak kena kan. Triple H sambung je benda tu. Last sekarang ni kita tak nampak mana Tommaso Ciampa. And then The Miz pun dah berganding dengan Bronson Reed pula. Aku rasa untuk tahun 2022 is not the best year untuk Tommaso Ciampa. Walaupun dia diguna pakai, tapi untuk aku dia tak diguna pakai dengan baik lah. Dia patut buat benda lain, tapi WWE bagi dia buat benda lain. Yes, memang salah Vince McMahon, tapi aku bukan nak cerita benda yang aku tak suka bahawa Vince McMahon ataupun Triple H, tapi benda yang aku tak suka pada tahun 2022. Dekat NXT kita nampak ada superstar baru, nama dia Scripps. Mula-mula kita fikir, siapalah Scripps ni? Apa yang dia cuba nak sampaikan sebenarnya? Apa message Scripps ni? Apa di sebalik gimmick Scripps ni? Bila dia buat kemunculan, okey lah, dia punya acrobatic skill, athletic skill dia tu entertaining. Dan kita tahulah di sebalik topeng tu sebenarnya adalah Reggie. Tapi nampak awkward gila bila dia tak habis-habis nak buat benda tu. Crowd pun duk sorak Reggie. Aku rasa baik kalau kau memang nak bawa Reggie ni masuk ke NXT, kekalkan nama dia Reggie. Jangan ubah karakter dia dengan terlalu banyak sebab orang dah tahu dia Reggie, orang tetap akan panggil dia Reggie. Nanti lama-lama jadi macam Lord Tensai, orang panggil dia Albert juga. So gimmick skrip tu patutnya bagi dekat orang lain. Reggie ni jadi Reggie tapi ubah sikit-sikit. Tapi skill Reggie aku suka. Untuk John Cena ni, aku cerita pendek je lah. Sebab momen dia berlawan tu pun pendek. Tahun 2022 kita ingat dia akan rosakkan rekod dia tak bergusti dekat WWE, tapi rekod tu ada lagi. Dia bergusti lagi dekat WWE pada tahun 2022. Hujung-hujung 2022 pula tu, dekat SmackDown pula tu. Tapi hare betul Kevin Owens yang buat banyak kerja. John Cena berapa minit? Seminit. Tak tahan lama rupanya dia ni atas gelanggang. Dah jadi Goldberg dah John Cena ni. Macam hare, aku tak expect John Cena yang dulu cakap besar dia lah the face of WWE yang kutuk The Rock sebab
pergi Hollywood semua benda tu kan, lah dia jadi orang yang dia pernah against. Kau faham kan? Aku malah nak cakap banyak tapi aduh, John Cena dah lah tak jadi watak jahat lagi pun aku tak berkenan yang tu. Tapi datang buat kerja senang macam tu, aduh, at least lah kau bergusti lah 5 minit dan ke atas. At least kita lelaki kot. Okay, untuk yang ni aku tak adalah nak kata aku totally tak berkenan ke apa. Aku rasa okey je untuk Charlotte nak jadi orang yang kalahkan Ronda Rousey untuk menang SmackDown Women's Champion tu. Bagi aku cara dan di mana moment tu berlaku is wrong lah. Benda tu buat Ronda Rousey nampak bodoh. Satu hal adalah Ronda Rousey like top superstar dekat WWE. At least Charlotte buat comeback tu pun aku rasa dah cukup kejutan dah. Just bagi dia menang SmackDown Women's Champion tu dekat Royal Rumble lah, pun aku rasa ramai akan happy. Cukup lah takat tu. Tapi itulah aku nampak ramai je yang macam happy sebab orang dah makin meluat dengan Ronda Rousey. Tapi still aku tak berkenan lah dengan moment tu. One of the worst moment nak tutup WWE pada tahun 2022. Yang ni aku rasa korang pun boleh faham lah. Aku sebenarnya tak berapa nak berkenan untuk gabungkan Raw Tag Team Champion dan juga SmackDown Tag Team Champion tu sekali, dan juga Universal dan juga World Champion tu diunifiedkan sekali. Dua-dua tu lah yang The Bloodline conquer sekarang ni. Sebabnya kalau tak ada brand split, aku boleh terima benda tu. Kau just adakan one world title, one tag team title, tak payah nak unified sebab kau ada banyak team lain yang boleh pegang champion tu dekat another brand. Even untuk solo superstar pun, kau bayangkan lah, Roman jarang muncul kat Raw dan aku rasa Raw 3 jam tu perlu ada world champion. So bila gabungkan macam ni, aku rasa banyak potential nak naikkan ataupun make a star dekat mana-mana superstar yang kau nak buat. Tapi disebabkan lack of world title, tapi kau pandai pakai US champion, tak apa. Still the lack of world title tu buat kau boleh missing some opportunity to make someone a star. Kalau memang niat nak teruskan brand split ni, pecahkanlah, splitkanlah. Tapi kalau tak nak, jadikan satu title je. Tak payah nak unified, tak perlu ada brand split. Semua orang muncul je dekat Raw dan juga SmackDown. Lagi-lagi sekarang ni roster makin padat kan. Brand split sepatutnya diketatkan dan title jangan digabungkan. Cuma untuk women, kalau korang nak kata kena gabung, boleh je muncul kat Raw SmackDown, aku setuju kot benda tu. Sebab walaupun makin padat, still aku rasa roster depth dekat women division tu masih tak cukup lagi. Untuk Women Tag Team Champion ni, satu je reason dia. Aku rasa dia tak patut adakan NXT Women Tag Team Champion. Instead of biarkan Women Tag Team Champion yang sekarang ni pergi ke Raw, SmackDown dan juga NXT. Defend dekat tiga-tiga brand ni. Yes, NXT dia punya Women Tag Team Champion dia function sebab dia orang ada banyak tag team, Women Tag Team dekat NXT. Tapi dekat main roster tak ada. Paling-paling apa yang dia orang boleh buat pun, dia orang sumbat je. Okay, kau team dengan ni, challenge ni. Kau ni, kau jadilah Women Tag Team Champion. Macam tak ada true tag team, true Women Tag Team dekat main roster. Jadi disebabkan tu, aku kurang berkenan dengan Women Tag Team punya division dekat WWE. Unless kalau dia orang tak wujudkan NXT Women Tag Team Champion, dia orang just pakai satu Women Tag Team Champion across the brand. Untuk Alpha Academy ni, simple je aku nak cakap. Otis semakin improve. Chad Gable sangat-sangat perform atas gelanggang. Semua orang kagum dengan hasil kerja dia. Orang nampak dia the next Kurt Angle. Tapi sekarang ni, walaupun dia orang selalu dapat moment dekat TV, selalu muncul kat Raw, role dia orang sebenarnya adalah untuk bantu team ataupun superstar lain naik nama. Bukan nama dia orang naik, tapi dia orang yang bantu orang lain naik nama. Senang cerita macam Jobber pun ada jugalah. So aku rasa Alpha Academy deserve better. Kalau bukan pada tahun 2022, make it happen on 2023. Aku nak tengok lagi sekali Alpha Academy ni menang Tag Team Champion. Kenalah pisahkan dulu Raw dan juga SmackDown Tag Team Champion tu. Oh, masuk 2023, Otis dah buat worm So guys, itu saja untuk video kali ni yang disponsor oleh Teh O Ais mangkuk kedai mak aku. Minum jap. Penat bercakap. Make sure korang layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again dekat next video. Benda yang aku berkenan pula berlaku dekat WWE pada tahun 2022. Terima kasih datang lagi. Mother Father.